Adakah anda percaya mengenai kewujudan manusia yang tanpa asal usul, tanpa keturunan, tanpa saudara mara ataupun kenalan? Apakah anda percaya tentang kewujudan makhluk daripada alam lain yang tidak ada pertelan darah ataupun sebarang hubungan dengan manusia di alam syahadah ini? Cerita yang akan saya storykan dalam episod kali ini adalah mengenai tentang satu kes pembunuhan yang berlaku di Philadelphia, Amerika Syarikat pada tahun 1957 lalu, yang sampai hari ini dia masih mencetuskan misteri. Kisah yang direkodkan sebagai kes yang berprofil tinggi yang mengundang misteri dalam kalangan para penyiasat di Biro Penyiasatan Amerika, bahkan menjadi kes-kes rujukan oleh para penyiasat seluruh dunia mengenai misteri tentang pembunuhan seorang kanak-kanak ataupun disebut sebagai The Boy in the Box Case. Kisah yang berlaku dalam tahun 1957. Bagaimana kisah ini bermula ketika mana satu ketika penduduk-penduduk ataupun pelajar kolej di Philadelphia ini mereka menjalani rutin harian mereka sebagai pelajar, belajar, lakukan kerja dan sebagainya. Pada satu ketika, pada satu pagi, sekumpulan pelajar yang sedang beriadah ataupun bermain bola keranjang di satu kawasan di kolej mereka di Philadelphia, mereka menemui satu box bola keranjang yang terletak di luar kawasan stor sukan. Bila mana mereka membuka box tersebut, alangkah terkejutnya mereka bila mana mereka mendapati di dalam box itu terdapat mayat satu orang budak yang usia sekitar 4 ke 5 tahun. Maka perkara ini mencetuskan misteri dalam kalangan para pelajar. Mayat siapakah ini? Kerana dia bukan baby yang baru lahir. Kalau baby yang baru lahir mungkin boleh dikatakan pelajar yang membuang anak dan sebagainya, tetapi ini boy, a kids yang usianya lebih kurang 4 ke 5 tahun. Maka polis mula membuka kertas penyiasatan. Apa yang menarik dalam kes pembunuhan ini adalah dalam tempoh seminggu dua sebelum terjumpanya mayat tersebut, tidak ada sebarang kes, tidak ada sebarang report yang dibuat oleh mana-mana penduduk di Philadelphia ataupun kawasan sekitar ataupun dari seluruh Amerika Syarikat tentang kehilangan anak. Mana mungkin seorang anak yang umur dalam 4-5 tahun kalau hilang, mak ayah dia tak cari. Yalah, kita kalau anak kita hilang di shopping mall pun merus 1 minit 2 minit kita telah gelabah, gabra dan risau. Ini anak yang 4-5 tahun dan hilang, dan bila ditemui mayatnya, bila disemak dalam rekod polis, tidak ada sebarang report yang dibuat mengenai kehilangan seorang anak. Mungkinkah pembunuhan ini dilakukan oleh ibu dan bapaknya sendiri? Kisah ini kita sambung. Bagaimana bila kes ini dibuka, polis membuat penyiasatan dan hampir tidak ada clue. Kes ini makin menjadi misteri bila mana satu orang perempuan, Martha Kate, satu orang perempuan yang out of nowhere yang datang memberi testimoni kepada pihak polis, memberi penyaksian kepada pihak polis, menyatakan bahawasanya menerangkan satu persatu ciri yang ada pada baby ini, mayat budak ini. Menurut penyaksian Kate ini, mayat budak ini sebelum dia mati, dia telah diseksa oleh ibu dan ayahnya ataupun diseksa oleh orang dewasa. Tak cukup dengan itu, penyaksian yang dibuat oleh Kate begitu detail dan teliti. Kate menyatakan bahawasanya kanak-kanak ini sebelum dia dibunuh, dia telah diberi makan kacang oleh penyeksanya. Ataupun dalam kes ini dirujuk sebagai mungkin penjaga ataupun ibu ayahnya. Makan kacang. Tak cukup dengan itu, Kate menyatakan sebelum dibunuh, kanak-kanak ini telah dimandikan dahulu. Apabila autopsi dibuat, penyiasatan dibuat oleh pihak polis, ternyata teori Kate tadi itu benar. Teori perempuan yang bernama Martha Kate itu benar. Memang terdapat kesan-kesan kacang di dalam tubuh badan mayat kanak-kanak ini, dan juga terdapat sel-sel kulit pada mayat kanak-kanak ini menunjukkan berlaku fasa kekecutan dan memang menunjukkan bahawasanya kanak-kanak ini dimandikan dahulu sebelum dia dibunuh dan dimasukkan ke dalam kotak itu. Namun, yang mencetuskan tanda tanya apabila polis menyiasat latar belakang Martha Kate ini. Bagaimana perempuan ini boleh tahu sampai tahap tu? Begitu banyak yang dia tahu dan sampai tahap dia boleh tahu budak ini diberi makan apa sebelum dia mati.
Bila dibuat penyiasatan, Martha Kate ini mempunyai rekod silam mental illness. Maka testimoni yang diberikan oleh Martha Kate ini dikira terbatal kerana penyaksian seseorang yang berpenyakit mental tidak diterima di mahkamah. Maka segala penyaksian yang dibuat oleh Kate, Martha Kate itu telah tidak diterima oleh mahkamah. Maka datang pula penyaksian yang kedua. Bila mana pihak kolej sendiri cuba hire satu orang psikik. Kalau dalam Malaysia mungkin kita katakan macam bomo macam tu lah. Tapi di US dia refer sebagai psikik. Kalau kita buka dalam file kes ini disebut sebagai psikik. Satu orang psikik yang tinggal sekitar kawasan kolej yang menyatakan dia mampu untuk solve kes ini. Maka psikik ini memberitahu bahawasanya terdapat satu buah rumah pelindungan anak-anak angkat yang terletak di hujung kampung berhampiran kolej Philadelphia ini. Di Philadelphia ini. Maka satu orang lelaki nama dia Remington Brusto, satu orang pegawai senat di kolej tersebut yang hire psikik ini in order untuk kolej itu nak clearkan nama kolej tersebut daripada diselubungi oleh misteri. Maka mereka mula ikut lelaki psikik ini untuk pergi cari di manakah rumah pelindungan anak angkat itu. Sedangkan penduduk sekitar tak pernah tahu kewujudan rumah itu. Maka sampailah mereka ke satu rumah yang agak usang, yang lama, yang terkejut pihak-pihak kolej, bahkan Remington Brusto sendiri pun merasa terkejut. Sedangkan selama ini berulang-alik daripada rumah dia ke kolej tak pernah tahu kewujudan rumah itu yang melindungi kanak-kanak angkat, anak-anak angkat. Dan mereka menerjah masuk ke rumah itu, tidak ada sebarang penghuni. Apa yang lebih menarik dalam kes ini adalah sebaik mereka masuk ke dalam rumah itu bersama dengan anggota polis untuk menyiasat, bersama dengan warren untuk geledah, apa yang mereka temui adalah tin kacang jenama yang sama kacang yang berada dalam tubuh kanak-kanak tersebut. Dan mereka masuk ke ruangan bilik tidur, terdapat selimut yang mana cebisan selimut itu kain yang sama, jenama yang sama seperti mana yang digunakan untuk membalut sebahagian tubuh kanak-kanak itu ketika mana dijumpai dalam kotak bola keranjang tersebut. Kes ini menjadi sensasi. Bila di soal siasat, dibuka kes, disiasat dengan majlis perbandaran dan sebagainya, mereka temui pemilik rumah tersebut, pasangan suami isteri. Dan bila dilakukan soal siasat dan sebagainya, kedua-dua suami isteri ini, pasangan suami isteri ini mempunyai alibi yang menunjukkan mereka tidak terlibat langsung dan tidak pernah mengenali kanak-kanak ini. Mereka menjalankan rumah perlindungan kanak-kanak. Memang ada rekod. Dan ada rekod kanak-kanak yang pernah menginap dan berlindung di situ. Tetapi kanak-kanak ini yang dijumpai dalam kotak bola keranjang ini tak pernah ditemui rekodnya dalam rumah tersebut. Pasangan suami isteri ini memberi kerjasama yang baik kepada pihak polis. Ya, mungkin mereka tidak salah. So, why must mereka menjadi takut? So, memberi kerjasama yang penuh dan akhirnya tidak ada sebarang bukti untuk mengecas kanak-kanak ini sebagai bekas penghuni di situ. Maka, pasangan ini bebas. Kes ini disiasat. Yang lama kelamaan, semakin lama semakin sejuk dan hampir luput diingatan. 62 tahun selepas itu, kes ini dibongkar semula. Dengan teknologi canggih yang ada pada Badan Penyiasatan Amerika ketika itu, dengan teknologi DNA, teknologi dan pengencaman darah dan sebagainya, maka apabila dibongkar, kanak-kanak ini DNA-nya tidak ada match dengan satu pun manusia yang ada di Amerika ketika itu. Bahkan dalam tempoh 62 tahun, tidak ada sebarang keluarga yang menuntut anak ini. Tidak ada sebarang individu yang mendedahkan pernah mengenali kanak-kanak ini ataupun pernah melihatnya. Siapakah kanak-kanak ini? Siapakah yang membunuhnya dan meletakkannya ke dalam kotak bola keranjang dan diletakkan di ruangan kolej di Philadelphia ini? Kemungkinankah pembunuhnya itu adalah Martha Kate yang mengetahui semua perihal detail tentang mayat ini? Siapakah psikik tadi tu? Macam mana dia boleh tahu tentang kewujudan rumah perlindungan swasta yang tak terkenal dan tak diketahui oleh penduduk setempat pun? Dan kenapa pihak polis sedaya upaya untuk menyembunyikan kes ini? Seolah-olah segala keupayaan yang ada pada Amerika Syarikat untuk menjejaki pembunuh itu seolah-olah tidak wujud dan tidak ada.
seolah-olah mengguna pakai teknologi yang silam, yang tak mampu nak kesan pun. Benarkah tidak ada DNA langsung pada kanak-kanak itu? Apa yang kekal misteri adalah setelah 62 tahun kes itu berlangsung, yang menyebabkan kes ini dibuka semula kerana mereka menjumpai semula kotak yang sama yang menyimpan mayat kanak-kanak itu di tempat kejadian setelah 62 tahun kes berlalu. Sama-sama kita fikir dan renungkan siapakah pembunuhnya, motif, atau sebuah lagi kejadian misteri yang melanda mereka. Sama-sama kita fikir dan renungkan. Ini episod yang pertama dalam siri IRI, Ibnu Rijal Investigation. Saya cuba membawa kepada anda semua mengenai kisah-kisah pembunuhan berprofil tinggi, kisah-kisah pembunuhan yang misteri, kisah-kisah penyiasatan yang menggemparkan dunia satu ketika dahulu. Mudah-mudahan dapat kita mengasah pemikiran kita balik dan mengajamkan pemikiran. Mana tahu dalam ramai-ramai kita ni ada antara kita yang dapat merungkaikan jawapannya. Tengok dulu rumah sekarang, mana tahu kot-kot ada kotak bola keranjang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.